Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Bersyukur kepada Allah dapat ketemu lagi. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dapat jadi hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang betul-betul berusaha untuk membaiki dirinya, untuk sama-sama menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia hidup untuk menjadi hamba dan khalifah, untuk berkhidmat sama manusia. Di akhirat mudah-mudahan bahagia dengan kehidupan kekal abadi di sana, yang menjadi idaman seluruh orang mukmin. Hari ini kita baca madah yang dikarang oleh almarhum Ustaz Syari, mengatakan ramai orang yang bimbangkan, risaukan miskin kat dunia ni. Ramailah kalau kita kaji, masyarakat ni memang mengeluh tentang kemiskinan, tentang barang-barang jualan, barang-barang keperluan yang meningkat-ningkat, melonjak-lonjak, berganda-ganda naik harganya, sedangkan pendapatan kurang. Miskin lah tu, hidup kemiskinan walaupun gaji beribu-ribu tapi tak cukup untuk tampung kehidupannya, sewanya, makan minumnya, perbelanjaan sebagainya. Kita bimbang dan kita ceritakan, semua ramai yang ceritakan. Kalau begitulah keadaan kita, kenapa kita tak rasa bimbang miskin di akhirat? Yang tu dipetikaikan oleh Ustaz Syari. Kenapa tak bimbangkan kemiskinan di akhirat? Yang mana miskin di akhirat tu masuk neraka, diazab. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan selamatkan kita dari azab di akhirat kelak. Kerana tak mampu kita berharapan je. Orang yang miskin di akhirat tu kerana kat dunia ni banyak terlibat dengan dosa-dosa sama manusia. Akhirnya segala amalan yang dibuat di dunia, kalau ada pahalanya tu dihadiahkan kepada orang tu. Kalau dah habis pahala-pahala amalannya, dosa orang tu pula kita kena tanggung. Bankrupt kita di sana. Nauzubillah. Jadi kita sambung sikit lagi tentang Abang sekalian, tentang berpuasa ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya, tapi dari sudut fiqah lah kebanyakannya kita nak bincangkan ni. Mudah-mudahan untuk ingat-ingatan kita, atau mungkin benda baru bagi kita lah kalau kita tak pernah dengar. Antaranya berpuasa di kutub utara dan kutub selatan. Macam mana tu? Mungkin tak melibatkan semua orang, tapi bila JSB dah mula bergerak merata tempat ni, kita punya motorhomes pun dah merentas dari benua Asia dan masuk benua Afrika melalui Laut Merah menggunakan feri. Itu ada satu kelompok atau kluster, satu grup yang telah diwujudkan oleh Tuan Sri Muhammad Ali, dan nak bergerak dan bermisi kemanusiaan, dan akan bergerak mengatur tempat, mungkin akan sampai ke tempat-tempat yang kita sebut ni. Jadi bagi penduduk kutub utara dan kutub selatan yang mengalami 6 bulan siang dan 6 bulan malam, wajib bagi mereka berpuasa mengikut masa negeri yang terdekat, yang mana penduduknya tahu waktu berpuasa dan berbuka. Jadi cari negeri yang terdekat dengan tempat mereka tu, dia kena ikut yang negeri tu. Waktu buka, waktu berpuasa ikut yang tu. Kerana mereka tak boleh, mereka kena 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kalau siang, bila masa dia nak buka. Kalau malam ni, bila masa dia nak mulakan puasa dia, kan? Jadi cari negeri yang paling dekat sekali, dan negeri tu ada siang dan malam dia. Ikut yang tu. Itu ulama' dah ijtihad, kan? Kita ambil lah. Adapun bagi mereka yang tinggal di negeri yang siangnya lebih panjang daripada malamnya, atau sebaliknya, maka hendaklah mereka berpuasa juga sepanjang siang harinya, iaitu fajar sadiq sampai terbenam matahari. Negeri-negeri yang panjang waktu siang dia, jadi kerana dunia, muka bumi ni dia bentuk bujur, kan, dan dia kedudukannya macam itu, sengit, dia berpusing pula. Jadi ada tempat yang memang siang dan malam lebih kurang lah dia punya waktu dia, macam yang dekat Khatul Istiwa ni, macam kita ni, lebih kurang sama. Tapi ada negara-negara yang siangnya panjang, di musim-musim tertentu tu siangnya lebih panjang, ada yang malam lebih panjang.
khususnya kalau dalam musim panas ni siang panjang kan. Jadi puasa tu kalau siangnya panjang macam mana sekalipun, kalau negeri-negeri tu dia kena selesaikan puasa juga. Kena terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari. Tak ada kecuali, tak macam yang tadi. Yang tadi tu oleh kerana tak boleh nak kira kan. Jadi Allah buat tu sebenarnya mesti dalam kemampuan kita, bukan kata tak mampu walaupun 18 jam ke atau lebih kan. Tetaplah masih boleh buat lagi kan. Saya pernah berpuasa di Sepanyol, pergi Sepanyol bulan Ramadan dengan beberapa orang kawan, buat lawatan di Alhambra dan macam-macam tempat lah dalam bulan Ramadan. Dan puasa ketika itu memang lebih dari Malaysia, saya lupa 18 jam katanya kot. Bila berbual dengan orang Islam di sana, kita cakap lah kat Malaysia puasa lebih kurang 12 jam lah kan. Dia kata itu puasa ke tu? Itu bukan puasa. Dia macam bertikai, dia macam gelakkan lah. Itu bukan puasa ke tu kata dia. Bukanlah dia menafikan, tapi dia bergurau kan. Taklah, tapi sebenarnya taklah terlalu berat pada biasa kan. Jadi kita kena tahulah hukumnya. Walaupun panjang macam mana pun, kalau di suatu negara tu kena selesaikan puasa tu. Nah, Allah tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya Allah dah tentukan hukum tu. Allah tahu itu memang dalam kemampuan kita lagi, bukan tak mampu. Islam ni mudah. Dia tak akan mendatangkan kemudaratan yang tak tertanggung oleh manusia. Bagi orang yang kuat iman tak ada masalah kan. Bagi orang tak kuat iman, puasa yang pendek macam mana pun dia tak mampu nak buat kan. Kerana tak ada dorongan dalaman itu menurut perintah Allah. Jadi itu yang kita nak ceritakan sikit tentang berpuasa di kutub utara dan selatan. Kemudian hukum puasa. Apa hukum puasa ni? Hukum puasa ni macam lah seluruh aktiviti kehidupan kita ni tak terlepas dari 5 hukum. Kalau tak wajib, sunat. Tak sunat, makruh. Tak makruh, haram. Tak haram, harus. Jadi puasa tu macam tu juga. Puasa ada kalanya wajib. Puasa yang dikatakan wajib tu macam mana? Seperti puasa Ramadan yang kita sebut ayat Quran kan, kutiba alaikumus syiyam. Jadi antara puasa yang wajib ni, selain puasa Ramadan, puasa nazar. Seorang tu bernazar, kalau dia dapat anak, katakan dia nak puasa 3 hari, atau kalau dia lulus periksa, dia nak puasa sekian-sekian hari, atau kalau dia kata dia terlepas dari bahaya ni, dia sembuh dari penyakit ni, dia nak puasa. Itu dipanggil nazar. Kalau dah tersebut, wajib tunaikan. Dalam fiqh ni, nazar tu kena disebut. Kalau dalam hati lagi tak kira. Bila sebut, wajib ditunaikan. Tapi kalau nak dibahaskan dari sudut tasawufnya, kenalah buat juga. Walaupun kita tak berlaku perkara tu pun kena buat juga. Kerana kita dah sebut dengan Allah nak buat kebaikan yang kepada Allah kan, nak buat amalan yang baik. Walaupun Tuhan tak izinkan berlaku perkara tu, kita terus akan buat juga. Kerana itu adalah kebaikan dengan Tuhan. Janganlah kita berkira kan. Kita buatlah sungguh-sungguh. Buatlah juga kan. Tuhan tahulah nak tunaikan kan, apa-apa yang perlu untuk kita. Baiklah, puasa nazar ni wajib. Antara puasa wajib juga. Lain puasa wajib tu puasa kafarah. Puasa yang kena bayar kafarah. Ada beberapa hukum hakam dalam Islam ni, kalau kita langgar, kena kafarah. Yang itu termasuk dalam puasa wajib juga. Kemudian puasa qada. Kalau dia tak puasa di bulan Ramadan dengan sebab-sebab tertentu, maka dia kena qada. Qada ni termasuk dalam puasa wajib jugalah. Puasa wajib juga. Jadi hukum puasa Ramadan ni fardu ain ke atas setiap orang Islam yang cukup syarat-syarat dia. Jadi dari sudut yang pertama, kita dah bahaskan hukum puasa tu wajib. Puasa wajib tu adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah dan juga puasa qada. Itu semua puasa yang hukumnya wajib, dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Yang ni tak boleh tidak, kena buat. Puasa-puasa yang 4 ni. Puasa Ramadan memang tak boleh nak elak lah kan.
Puasa nazar, kalau kita bernazar wajib lah. Puasa kafarah ada benda-benda yang kita langgar, kita kena puasa lah, wajib puasa, mesti tunaikan. Begitu juga puasa qada, kalau kita pernah tinggalkan puasa Ramadan dengan sebab-sebab tertentu, kita wajib qada. Yang kedua, puasa yang sunat. Hukum kedua, hukum puasa tu sunat. Bila puasa sunat ni? Seperti puasa sunat Isnin Khamis. Hari Isnin dan Khamis, umat Islam ni disunatkan puasa. Dalam seminggu paling kurang 2 hari kena puasa. Kena puasa 6. Puasa 6 ni, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Tak kira lah di mana-mana bulan Syawal tu, kecuali 1 Syawal yang diharamkan puasa, boleh berpuasa. Sebaiknya hari yang kedua tu terus mula puasa. Tak semestinya berturut-turut. Puasa 6 Syawal ni kan. Jadi sunat dan lain-lain boleh kita tengok. Depan ni kita boleh bincangkan. Itu antara puasa-puasa sunat lah. Baiklah, hukum yang ketiga, makruh. Apa puasa yang makruh? Bila puasa yang makruh? Bila hari puasa yang makruh? Puasa Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Kalau tak digabungkan, kalau tak disambungkan atau bersambung dengan hari-hari yang sebelumnya atau selepas dia. Kalau Jumaat tu bersambung dengan hari Khamis dia puasa, hari Jumaat pun dia puasa, tak makruh. Tapi kalau Jumaat saja dia puasa, makruh. Sabtu kalau bersambung dengan hari Jumaat, Jumaat dia puasa, Sabtu dia puasa, tak makruh. Tapi kalau Sabtu saja dia puasa, makruh. Ahad begitu juga. Kalau dia puasa hari Ahad saja, tak puasa hari Sabtu, ataupun tak sambung dengan Isnin, maka makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Jadi kena sama ada dia puasa hari Isnin sekali atau puasa hari Sabtu sekali. Baiklah, ini cerita puasa yang makruh. Dibuat taklah berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Kedudukannya elok tinggalkan, janganlah buat macam itu kan. Kerana hari Jumaat tu hari kebesaran umat Islam. Kalau kita puasa sahaja yang tu, kita diminta jaga nak pergi sembahyang Jumaat, nak dengar khutbah, nak apa semua tu. Hari Jumaat tu hukumnya makruh puasa Jumaat sahaja kan. Kalau bersambung dengan hari Khamis, tak apa. Begitu hari Sabtu dikira sebagai hari kebesaran orang Yahudi. Kalau kita puasa sahaja hari Sabtu sahaja, kita dikira makruh. Dibuat tak berdosa tapi ditinggalkan berpahala. Allah tak suka lah macam itu. Begitu hari Ahad ni hari kebesaran orang Nasara, tak boleh puasa saja hari Ahad, kecuali bersambung dengan Isnin atau bersambung dengan hari Sabtu. Baiklah. Yang keempat, haram. Yang keempat ni, haram berpuasa. Bila haram berpuasa ni? Haram berpuasa ni ada 5 hari. Yang pertama, hari raya puasa 1 Syawal. Pada hari raya puasa yang pertama tu, 1 Syawal tu, haram lagi tiada sah. Puasa tak sah. Lepas tu haram pula, berdosa lagi kan? Hari tu kita kena bergembira. Kenapa tiba-tiba kita nak puasa pula? Yang seterusnya, puasa hari raya haji 10 Zulhijjah. Haram berpuasa. Kalau berpuasa juga tak sah dan berdosa. Kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah tu, itu juga haram berpuasa. Kalau berpuasa tak sah dan berdosa. Dibuat berdosa, ditinggalkan berpahala. Kedudukannya mesti tinggalkan. Jangan berpuasa pada 5 hari ni. Baiklah. Yang kelima, harus berpuasa. Bila dia katakan harus berpuasa? Seperti puasa pada bila masa sajalah. Kecuali hari-hari yang diharamkan dan hari yang dimakruhkan, maka haruslah nak berpuasa. Bila-bila masa hari yang selain tu, nak puasa sunat mutlak ke apa kan. Baik, itulah yang kita nak ulang kaji. Dan saya tak ingin memanjangkan kata-kata. Cuba ambil rohnya, ambil pengajarannya. Dalam Islam tu semua dah ditentukan, dah ditetapkan. Ada peraturan dia, ada dia punya susunan dia. Kan cantik agama ni kan. Cuba tengok, sekecil-kecil perkara pun ada susunan dia, ada peraturan dia, ada disiplin dia. Cantik sangat agama ni kan. Kita ambil kalau dia bersurat taharah, istinja'nya, mengenal jenis-jenis air, cara mencuci najis, cara mencuci, cara mengangkat hadas, semua lengkap kan. Agama Allah ni sangat-sangat cantik, indah. Agama lain mana ada kan sesempurna macam agama Islam, lengkap semuanya. Urusan diri kita ke,
keluarga kita ke, anak isteri kita ke, sampai ke pemerintahan, semua ada. Malah kita tengok mendetail bila dibahaskan oleh ulama yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas dan sebagainya, mendetail semua perkara tu untuk kita mudah kita beramal. Lepas tu kita ni jangan kita rasa ada undang-undang lain, ada cara lain, ada yang lebih sempurna dari Islam. Tak ada kan. Islam ni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan semua kan. Manusia ni diciptakan oleh Allah. Peraturan ni pun Allah yang cipta untuk manusia. Manual kita kena ikut katalog yang tu kan. Kalau kita ada kenderaan Proton katakan, kita nak baiki dia, rosak dan sebagainya, kena peralatan yang daripada Proton baru boleh kan baiki kenderaan sesuai dengan kenderaan yang kita naik, kenderaan yang kita guna. Dia katalog kan. Walaupun ada kenderaan yang lebih canggih, Mercedes katakan ada dia peralatan baiki dan sebagainya, ada dia punya spare part sebagainya, kita cuba nak adjust untuk masukkan kenderaan kita, tak boleh kan. Jahanam kita tak jadi yang kena guna yang ni juga. Walaupun orang kata tak elok, tak standard dan sebagainya, tetap inilah, kerana itu yang paling sesuai sekali. Begitu juga kita ni dalam Islam ni, Allah datangkan kita ke dunia ni, Allah beri katalog kita, Allah beri Al-Quran, beri As-Sunnah. Walaupun orang kata hidup cara barat itu lebih moden, lebih ini, canggih dan sebagainya, tapi tetaplah yang paling tepat sekali ikut yang Tuhan punya katalog, yang Tuhan yang cipta kita. Tuhan tahulah ciptaan dia macam mana kan. Jadi hari ni kita cerita tentang puasa, itulah yang paling baik untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah. Kita ikutlah, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah kat situ ada ketenangan dan kebahagiaan. Itu saja dari saya, ampun maaf. Kita akan sambung lagi mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.